adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Sebab apa diletakkan adab tidur yang pertama? Kenapa adab tidur ni paling famous? Jawapan dia, ibu ayah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini kalau kita fikir balik, kalau kita ingat balik, 1/3 daripada hidup kita adalah tidur. Misal kata kita ada 24 jam sehari, kalau kita bagi 3, 8 jam kita guna untuk tidur sahaja. 10 malam sampai 5 pagi, 7 jam dah. Kemudian waktu qailulah sebelum zuhur ataupun selepas zuhur lagi 1 jam, 8 jam. Nah, ini misal kata apa, sekurang-kurangnya 8 jam kita tidur sehari. Bermakna kalaulah kita semua ni hidup selama 60 tahun, bermaksud 20 tahun kita tidur sahaja. 20 tahun kita tidur sahaja. Itu kalau tidur 8 jam. Kalau tidur sehari 10 jam, 15 jam, wallahu alam lah. Tak ada kot. Itu nak bagi tahu kat sini pentingnya kita menjaga adab semasa kita tidur. Supaya apa? Supaya dengan tidur kita itu terjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugilah jika kita tidur tidak dikira amal ibadah. Jadi bagaimana untuk kita jadikan tidur kita amal ibadah? Tidak lain tidak bukan dengan cara tidur yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur cara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah tidur kita itu menjadi amal ibadah kita, menjadi ganjaran pahala kita, dan tidak rugi 20 tahun yang kita gunakan untuk tidur sekiranya kita hidup 60 tahun. Kalau lebih lagi, masya-Allah, lagi penuh ganjaran dengan tidurnya sahaja. Adab yang pertama daripada 50 adab yang terkandung dalam kitab ini, iaitu adab ketika tidur dan setelah bangun tidur. Di antara adab-adab ketika akan tidur, yang pertama sekali berwudu sebelum tidur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sucikanlah badan kamu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kalian. Kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di kepalanya, dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik ketika tidur pada malam hari kecuali malaikat tersebut berkata, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ganjaran yang sangat besar lah. Tidur kita pun tak buat apa pun, tidur sahaja, dibuai mimpi yang indah, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa malaikat yang menjaga sewaktu kita tidur. Seterusnya berdasarkan hadis yang lain, an Abi Darda'i radhiyallahu anhu mauqufan, "Idza nama al-'abdu 'ala taharah rufi'at ruhuhu ila al-'arsy." Rawahu Ibnu Mubarak wal Baihaqi. Artinya daripada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, maka nyawanya diangkat sampai ke arasy. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dan Imam Baihaqi. Itu hadis yang kedua. Seterusnya hadis yang ketiga juga daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Artinya daripada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya nyawa seseorang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala tak kala dia tidur. Jika dia tidur dalam keadaan suci, maka dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy. Dan jika dia tidak tidur dalam keadaan suci, maka dia menjauh tak kala sujudnya. Dan jika dia tidur dalam keadaan janabah, maka dia tidak diizinkan untuk bersujud. Hadis riwayat Imam Hakim dan At-Tirmidzi. Itulah 3 hadis yang disebut berkenaan dengan wuduk sebelum kita tidur. Jadi sangat penting untuk kita menjaga wuduk kita sebelum kita rehat di waktu malam kita.